Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hello semua. Saya Muhammad Arif Aizat bin Bashir daripada Universiti Teknologi Mara akan bersama dengan anda semua untuk menyampaikan topik Operation Execution of Task. Okey, mari kita teruskan. Operation Execution of Task. After studying this chapter, you should be able to describe a caterer's operation, explain elements of the front of the house operations, explain elements of the back of the house operations, describe operational tasks, explain how to formulate a recipe, describe how critical the flow of food through the operation is to operations, describe standardized recipe, provide examples how caterer can create new recipe, describe how caterers transform customer needs into signature recipes, explain how caterer can utilize convenience food, discuss why a caterer will use branded food on the menu, explain why a catering menu offers several advantages over a standard restaurant menu, explain why a caterer must build management control features into the plan, and lastly, explain the catering management task of scheduling and staffing. Okay, basically, what is operations? Jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan topik yang berikutnya iaitu operations. Jika anda masih ingat, topik sebelum ini kita telah belajar tentang planning. Jadi, operation ini adalah task of implementing and executing the daily elements of a catering plan. Selepas kita belajar planning, jadi tibalah masanya untuk kita melaksanakan iaitu implementing what we have planned earlier. Ia memerlukan kerjasama di antara kedua-dua front of the house dan juga back of the house bagi tujuan operation. Baik, saya akan terangkan berkaitan dengan front of the house. Okay. Jadi front of the house is primarily the dining area. Okay, ia adalah tempat di mana customer ataupun guest datang dan akan menikmati juadah ataupun makanan mereka di dining area. Jadi front of the house ini adalah extremely visible to the guest. Kerana guest akan duduk makan di situ dan akan melihat apa yang sedang berlaku di dining area. Jadi front of the house ini dia involve guest total experience iaitu service front of the house dan juga food iaitu back of the house. Types of service provided depends on the catering event. Dalam arti kata, servis yang disediakan bergantung kepada event catering tersebut. Jadi kita teruskan dengan back of the house. Back of the house is activities not generally witnessed by the customer. Kerana back of the house ini adalah bahagian kitchen di belakang di mana guest tidak dapat melihat apa yang sedang berlaku di bahagian kitchen. Ia melibatkan physical, mechanical and financial activities. Baiklah, physical activities adalah seperti handling deliveries, purchasing activities, storing, preparing and transporting food dan juga using proper sanitation procedure. Manakala mechanical activities pula yang menerangkan tentang penggunaan equipment dan juga maintenance yang berlaku. Financial activities pula dia melibatkan macam mana untuk accomplish profit, controlling food dan juga labor cost. Jadi bahagian back of the house ini adalah bahagian yang di mana guest tidak dapat lihat. Okey, bahagian front of the house adalah bahagian di mana guest akan duduk dan akan menikmati juadah dan di situlah guest akan dapat melihat apa yang sedang berlaku. Seterusnya, operational task. Operation, apa yang dimaksudkan dengan operation? Operation adalah many interrelated activities.
Okey, aktiviti-aktiviti yang saling berkait antara satu sama lain. Antara contoh-contoh operational activities adalah seperti recipes research, recipe development, scheduling production, defining customer service issue, preparation ataupun kita panggil sebagai mise en place, transportation dan juga pembersihan ataupun clean up. Menu development adalah function of a menu, forecasting, pricing strategies, item popularity and also mix. Okay. Jadi menu development ini melibatkan kita untuk forecasting, strategi-strategi untuk letakkan harga pada makanan dan kita mengkaji menu itu dari segi popularity, flow of food. Slide ini adalah slide yang penting di mana anda perlu hafal dan juga memahami tentang flow of food. Okay. Understanding flow of food is very important. Ia dapat membantu sebagai seorang caterer supaya effectively coordinate operational task yang perlu dilaksanakan, okay, untuk menghasilkan finished product. Seperti mana yang anda dapat lihat, understanding flow of food helps recipe development, sanitation, scheduling, receiving, storage, preparation, transportation and service of hot and cold prepared food, storage of leftover food, reheating, and clean up. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan resepi? Baik, resepi adalah plan ataupun formula yang digunakan untuk menerangkan tentang preparation sesuatu makanan itu. Manakala, standardized recipe adalah specific plan yang dapat menghasilkan standard operating procedure. Standardized recipe dapat membantu kita dalam menyediakan consistent quality yang tetap sama. The exact yield, standard portion size setiap kali makanan itu dihasilkan. Ia juga dapat menyediakan flexibility of having the item prepared the same way each time regardless of who prepare it. Dalam erti kata, standardized recipe ini dapat membantu dalam memberi konsistensi walaupun bertukar-tukar orang menyediakan resepi tersebut. Sebagai contoh, Ahmad memasak mi goreng. Abu juga memasak mi goreng. Namun, kedua-duanya menggunakan standardized recipe. Jadi, adakah kualitinya sama? Jawapannya adalah ya, kerana mereka menggunakan standardized recipe, di mana standardized recipe ini mempunyai detail dari segi berat, timbangan, bahan-bahan yang digunakan, method of cooking. Jadi mereka menggunakan satu standard recipe yang sama, lalu terhasillah kualiti makanan yang sama. Kemudian, recipes. Recipe development. Recipe development merupakan satu continuous task, satu tugasan yang sentiasa berjalan dari satu masa ke satu masa yang lain. Dia tetap berjalan. Research before, during and after event. Jadi ia dikaji sebelum, semasa dan juga selepas event. In response to changing customer trends and taste and caterers changing costs involved. Recipe development ini dia berlaku kerana perubahan trend oleh customer dari segi rasa dan juga kos-kos yang terlibat kepada caterer. Recipe creation. Apakah yang dimaksudkan dengan recipe creation? Recipe creation biasanya dia bermula dengan sedikit bahan, kemudian kita akan work the recipe until developed to the satisfaction. Makna kata pada permulaan menggunakan
bahan yang terhad, kemudian kita develop the recipe sampailah mencapai satu tahap kepuasan yang kita inginkan. Okay, ia juga dikatakan sebagai experimentation with new food. Sebagai caterer, kita mahu menyediakan yang terbaik kepada customer kita. Dan seperti mana yang telah saya terangkan tadi, taste customer ini dia berubah-ubah mengikut masa. Jadi, untuk memenuhi kehendak customer ini, sebagai seorang caterer mestilah selalu mencipta resepi-resepi baru agar dapat menarik minat dan juga perhatian customer. New recipe. Apabila kita mengatakan tentang new recipe, it should be prepared at least 6 times and field tested before introduced into market. Bila kita menghasilkan satu resepi yang baru, kita hendaklah mencubanya sekurang-kurangnya 6 kali. 6 kali field test sebelum diperkenalkan di dalam market. Field testing itu adalah seperti mencuba resepi yang dihasilkan tersebut dengan rakan-rakan, mungkin dengan beberapa customer, dengan keluarga, mahupun dengan pekerja-pekerja kita. Kemudian, signature recipes. Apa yang dimaksudkan dengan signature recipes? Jadi, signature recipe is a menu item that is unique to specific caterer. Sebagai contoh, daging masak Palembang, nasi Apollo. Apabila kita mengatakan tentang signature dish, kebiasaannya caterer mempunyai signature dish mereka yang tersendiri. Signature dish ini menjadi kekuatan kepada caterer tersebut kerana apabila seseorang itu teringatkan tentang makanan itu, maka dalam secara tidak langsung dia akan teringat kepada caterer tersebut. Ia adalah to differentiate menu ataupun produk daripada caterer-caterer yang lain. Ia menjadi specialty kepada caterer tersebut. Ingredients. Quality of ingredients will affect the final product. Ya, semestinya. Kualiti bahan-bahan dia akan mempengaruhi final product yang dihasilkan. Always inspect for quality, whether frozen, fresh, canned or dehydrated product. Kita perlu selalu menyemak dari segi kualiti bahan-bahan yang kita miliki. Purchase the best product at the best possible price. Sebagai caterer, kita perlu menjaga kos. Jadi adalah elok kalau kita membeli bahan-bahan ataupun ingredient pada waktu promosi ataupun pada waktu harga yang paling murah. Sebagai contoh, jika anda ingin membeli durian, belilah durian pada musimnya di mana harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan durian di luar musim. Baiklah. Often necessary for caterers to adjust standardized recipe. Kebiasaannya, caterer akan selalu mengubah standardized recipe. Seperti contoh yield ataupun portion size, volume ataupun weight. Ia bergantung kepada availability of ingredient kerana ada setengah-setengah bahan adalah bahan yang bermusim. Ia juga boleh jadi disebabkan oleh some other factors. Sebagai contoh, harga yang turun naik, kos yang terlibat dan sebagainya. Untuk detail recipe adjustment, discussion and guide, saya ada sediakan di dalam e-book Introduction to Catering pada muka surat 170. Apakah yang dimaksudkan dengan convenience food? Baik, saya akan terangkan kepada anda. Convenience food. Apa yang dimaksudkan dengan convenience food? Convenience food adalah product manufactured by a principal or manufacturer and delivered to caterer in ready to eat or ready to cook form. Convenience food ini adalah makanan yang dihasilkan oleh manufacturer
dan dihantar kepada caterer dalam bentuk ready to eat ataupun ready to cook. Seperti mana nama convenience food itu sendiri, ia adalah convenient kepada caterer tersebut kerana ia memudahkan kerja caterer untuk menghasilkan makanan kerana makanan tersebut telah disediakan oleh manufacturer dalam bentuk ready to eat ataupun ready to cook. Seterusnya, convenience food. Apakah kelebihan dan juga kekurangan convenience food ini? Antara kelebihan convenience food adalah quality of the finished product remain consistent. Quality convenience food yang diberikan adalah konsisten kerana ia telah dijaga oleh manufacturer tersebut. Precise serving cost. Ini bermaksud kosnya adalah tetap dan tepat. Easy expansion of menu without hassle. Kita dapat mengubah menu tanpa perlu bersusah payah kerana convenience food itu disediakan oleh manufacturer. Kemudian, eliminate waste by overproduction. Apabila kita membeli convenience food daripada manufacturer, di situ kita dapat menghindarkan diri kita daripada pembaziran kerana manufacturer menghantar kepada kita barang yang ready to eat dan ready to cook. Jadi tidak perlulah kita memasak daripada scratch. Available immediately as needed by caterer. Ini sangat tepat. Kerana convenience food seperti mana namanya iaitu convenient, sebagai caterer hanya perlu telefon dan order sahaja daripada manufacturer dan manufacturer akan hantarkan kepada anda. Dalam masa yang sama, convenience food ini dapat mengurangkan skill labor kerana mungkin dalam operasi kita tidak mempunyai pekerja yang berkemahiran untuk membuat certain item. Jadi, kita telah beli yang telah siap daripada manufacturer. Antara kekurangan-kekurangan daripada convenience food ini adalah kosnya mungkin sedikit tinggi jika dibandingkan dengan kita memasak daripada scratch. Kos penghasilan telah diserap oleh manufacturer. Nutritional value may be elevated. Kita tidak dapat mengawal nutritional value kerana ia telah ditetapkan oleh manufacturer tersebut. Storage facilities to store frozen convenience food. Jadi ia mengambil storage area untuk menyimpan convenience food yang telah kita tempah daripada manufacturer. Seterusnya, speed scratch cooking. Apa yang dimaksudkan dengan speed scratch cooking ini? Speed scratch cooking. Little preparation provides excellent quality, lower labor cost. Sebagai contoh, item ataupun ingredient yang dibeli itu telah dimasak separuh ataupun telah diportionkan separuh maupun telah dipreparekan separuh. Sebagai contoh, French lamb wrap. Jika dibandingkan lamb wrap yang kita beli tidak diprepare terlebih dahulu, ia akan mengambil masa untuk kita dan juga skill untuk Frenching lamb wrap. Apakah kelebihannya? Kelebihannya adalah lower inventories, less equipment in the kitchen, fewer employees, kita dapat mengurangkan waste, konsistensi yang sama dari segi kualiti produk. Ia juga meets and exceed the customer expectation. Seterusnya, branded menu items. Caterers use brand names to identify certain food items in menu. Kadangkala, caterer menggunakan brand names tertentu untuk identify certain food dalam menu yang digunakan. Ini adalah kerana consumer often recognize perceived quality in certain brand names. Sebagai contoh, Häagen-Dazs ice cream for dessert, Coca-Cola. Apabila kita mendengar brand Häagen-Dazs,
dan juga Coca-Cola, semestinya brand itu sudah lama tertanam dan juga kita telah mengenali brand tersebut. Dalam secara tidak langsung, ia memberi gambaran satu kualiti yang cukup bagus bagi makanan tersebut. Inilah yang dikatakan dalam poin yang terakhir, di mana this will somehow make customer feel that their menu is of good quality. Advantages of a catering menu versus a restaurant menu. Apakah kelebihan catering menu jika dibandingkan dengan restaurant menu? Catering menu does not have to forecast future sales kerana biasanya catering ini adalah berdasarkan event dan ia tidak beroperasi secara harian. Catering menu is created based on guaranteed customer counts. Ya, ini sangat betul. Kerana untuk sesebuah catering, biasanya customer akan datang dan tempah kepada caterer dan jumlah guest diberitahu lebih awal sebelum event tersebut. Jadi, menu adalah dihasilkan berdasarkan guaranteed customer count. Seterusnya, greater control over the production process. Kita dapat lebih kawalan dalam proses produksi. Dan poin yang terakhir, caterer will know in advance the exact number of guests, menu, inventories to be carried, exact portion size per guest, amount of food to purchase, cost of food, production schedule, service requirements, labor costs, expected profit based on negotiated price. Menu. Di dalam sebuah catering business, menu merupakan elemen yang penting untuk anda faham kerana one basic function of menu is a tool to communicate in writing what the caterer can provide in food and service, the value and quality of the food and service mix based on its price. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah menu adalah sebagai satu alat komunikasi untuk memberitahu apakah makanan yang dapat disediakan oleh caterer. Dalam masa yang sama, ia boleh menggambarkan kualiti yang akan diberikan dan tidak dilupakan harga yang akan dibayar. Caterer must consider the kind of food being prepared, its service presentation, plate presentation and colour mix. Plate ataupun food presentation must be appetizing and appealing. Another basic function of catering menu is to determine production and the flow of food through the operation. Ya, ini sangat penting ya. Dalam penghasilan menu, menu tersebut secara tidak langsung dapat menerangkan apakah flow of food untuk menu tersebut. Sebagai contoh, apabila kita ingin memasak nasi ayam, sudah semestinya untuk memasak nasi ayam akan ada proses-proses yang berlaku daripada ordering, receiving, storing, cooking dan juga serving. Production juga melibatkan budgeting and scheduling, requiring proper equipment dan juga matching the skill level of the personnel to the menu. The menu becomes a management tool in production scheduling by answering the following question. Jadi, di sini telah dikongsikan tentang beberapa soalan. Jadi, saya ambil beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah, berapa lamakah masa yang diambil untuk menghasilkan makanan tersebut? Seterusnya, apakah yang diperlukan untuk persediaan dalam menghasilkan makanan tersebut? Contoh berikutnya adalah,
apakah equipment ataupun peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan makanan tersebut. Dan ada banyak lagi soalan-soalan yang boleh dijawab oleh caterer dalam penghasilan menu. Kemudian, scheduling. Staffing. Staffing merupakan caterer's task of identifying a suitable number of employees required for an event. Jadi sebagai caterer, apabila adanya sesuatu event yang perlu dilaksanakan, staffing adalah caterer mengenal pasti pekerja-pekerja yang berkemungkinan dan juga jumlah bilangan pekerja yang diperlukan untuk menjayakan event tersebut. Manakala scheduling pula balances that number of employees against the given volume of work. Scheduling adalah penjadualan pekerja-pekerja apabila telah diberikan tugasan untuk sesuatu event. Employee skill level. Each employee have different skill level. Semestinya setiap pekerja kita mempunyai level skill yang berlainan. Kita sebagai caterer hendaklah menyusun mereka sebaik-baiknya mengikut kepada skill dan juga kebolehan. Setiap pekerja juga haruslah dilatih dalam meningkatkan lagi skill dan kebolehan mereka agar mereka dapat membantu ataupun contribute kepada organisation. Work production schedule. It begins with the menu. It helps control the food cost. Work production schedule created for standardized recipe to communicate the following information. The first one is recipe numbers, recipe name, yields, exact number of portions, portion size in exact measurement, specific handling instruction, preparation time, food storage, food transportation, serving time and place. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan work production schedule ini? Ia bermula daripada menu. Dia dapat membantu dalam mengawal food cost. Work production schedule juga dihasilkan untuk standardized recipe di mana kita dapat menyampaikan informasi-informasi seperti yang telah dikatakan. Sebagai contoh, recipe number, recipe name, berapakah portion yang akan dihasilkan, berapakah berat ataupun berapakah serving size, berapakah portion size untuk exact measurement dan juga specific handling instruction untuk menghasilkan makanan tersebut. Employee work schedule. Employee work schedule dapat membantu dalam mengawal labor cost. Ia adalah berdasarkan amount of work determined by an event's production schedule. Need attention on capacity of equipment and distribution of workload among employees. Coordinating the menu, equipment and also skill level, preparation needs, and lastly, production time. Employee work schedule ataupun kita katakan sebagai jadual pekerja. Apakah kepentingan jadual pekerja ini? Jadual pekerja dapat membantu dalam mengawal kos pekerja. Ia adalah berdasarkan kepada jumlah kerja yang dikenal pasti melalui event production schedule. Kita juga perlu memberi perhatian kepada employee work schedule ini kerana ia menerangkan tentang capacity of equipment dan juga pembahagian kerja di antara pekerja. Menyelaraskan menu, equipment, skill level, keperluan, preparation dan juga production time adalah amat penting dalam penghasilan jadual pekerja ataupun employee work schedule. Seterusnya kita masuk kepada slide food preparation. Sebagai seorang caterer, caterer must plan production, preparation and storage time. Terutama sekali untuk barang-barang yang delicate dan juga mudah rosak. Ingat, plan
plan dan juga plan mengikut kepada keperluan event. Jika caterer mempunyai beberapa function pada satu masa, caterer hendaklah untuk melihat kembali setiap menu dan kenal pasti tugas-tugasan yang boleh digabungkan bersama dan dihasilkan bersama. Ia dapat menjimatkan masa dan juga kos. Hasilkanlah keputusan yang realistik apabila menghasilkan production schedule. Production schedule dan event menu hendaklah betul-betul diselaraskan untuk mengelakkan sebarang masalah kepada caterer nanti. Innovation and creativity become important factors in food preparation. Ia dapat mengurangkan kos dan juga meningkatkan nilai oleh pelanggan. Seterusnya adalah beberapa food production tips yang anda boleh baca di sini. Saya telah kongsikan dengan anda. Kita teruskan lagi. Sekian saja perkongsian saya mengenai topik Operation Execution of Task. Saya berharap anda dapat mengambil serba sedikit ilmu yang dikongsikan dan diamalkan dalam kehidupan anda. Semoga kita berjumpa lagi untuk topik yang berikutnya. Bye-bye.